Tapi apa yang berlaku peristiwa ni Allah rakam balik. Dalam ayat tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Waktu peristiwa mesyuarat tadi di Mekah atau Madinah, tuan-tuan. Nabi tak hijrah lagi tu. Di Mekah. Tetapi ayat yang kita baca Al-Anfal 30 turun di Madinah. Automatik dia termasuk ayat-ayat Madaniyah. Tapi cerita dia kembali ke pangkal. Ayat turun ke Nabi di Madinah, tapi cerita tu bukan cerita di Madinah, cerita pasca hijrah. Why? Ini sebenarnya bila kita tengok wa'iz. Bila Allah sebut wa'iz, iz ialah kalau kita mengaji nahwu saraf, iz ni apa? Haraf zarafiyah. Zarafiyah menceritakan tentang rentang masa, keadaan masa bila. Dan wa'iz juga menjadi lafaz at-tazkir, memperingati. Sebenarnya lafaz wa'iz ialah dalam bahasa Arab, dia nak mengembalikan semula nostalgia, nak menghidup dan menyuburkan kembali memori kita tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan ingatlah, kenanglah, suburkanlah. Nak suruh peringat sungguh-sungguh, benda tu dah lama, benda tu dah lepas, tapi cerita balik. Why? Yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy beragenda, merancang dan berkonspirasi terhadap kamu, wahai Muhammad. Tapi tengok kecantikan ayat ini. Yamkuru fi'il madhi atau mudhari, tuan-tuan? Yamkuru madhi atau mudhari? Imam, yamkuru madhi atau mudhari? Mudhari. Tengok perbuatan-perbuatan. Liyusbituka, madhi atau mudhari? Mudhari. Yaktuluka, mudhari. Yukhrijuka, mudhari. Lepas tu lagi wayam kurun, mudhari. Wayam kuruna Allah wallahu khairul makirin. Kita akan lihat satu bentuk ayat yang sama dalam surah Ali Imran ayat 54. Sama, tapi dia guna madhi. Dia tak guna wayam kuruna Allah, tapi dia guna apa? Wa makaru Allah. Wallahu khairul makirin. Hak ni mudhari, hak tu madhi. Hak tu cerita siapa? Hak tu cerita konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa. Kenapa konspirasi pembunuhan Nabi Allah Isa di tiang salib itu disebut dengan fi'il madhi? Kerana benda itu, itulah pertama kali berlaku dan itulah yang terakhir. Tak akan ada perkara tersebut berulang buat kali kedua dah. Benda dah lepas. Adakah Nabi Isa akan disalib buat kali kedua? Atau sejarah ni berulang lagi ke atas diri Nabi Isa? No. Nabi Isa akan turun, ya, buat kali kedua, tapi bukan untuk isu ini. Tetapi untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk menghapuskan cukai-cukai, menghancurkan palang-palang salib, menerusi hadis. Tapi pasal apa hak ni disebut mudhari? Konotasi mudhari bermaksud kekinian dan future. Maksudnya benda ni berlaku ke atas Nabi, tak akan berhenti konspirasi macam ni, dia akan berterusan ke atas Nabi, ke atas sahabat, ke atas Islam. Kini, sekarang, future, sampai bila-bila. Inilah kehebatan bahasa Al-Quran, lughah Al-Quran, simbolik Al-Quran. Kita nampak cerita Nabi, ya benar, masa tu cerita Nabi. Tetapi bab agenda konspirasi, dia akan berterusan dengan lafaz mudhari tadi. Maksudnya, bab nak tangkap, bab nak dera, bab nak penjara akan mati dan tamat pada zaman Nabi saja ke? Tidak, akan berlangsung tuan-tuan sampai hari ini kepada setiap pejuang Islam, pejuang agama, da'i dan pendakwah seperti Rasulullah. Bab nak bunuh, zaman Rasulullah saja ke nak bunuh orang? Tidak, sampai hari ini pun benda-benda yang sama berlaku. Setiap hari umat Islam dibunuh. Kadang-kadang tanpa sebab yang kukuh, tanpa sebab yang logik dan rasional. Bab pengusiran, berlambak beribu berjuta umat Islam diusir daripada tanah air sendiri.
Tapi cantiknya bila sebut wayam kuruna Allah, ini adalah dalam ilmu balaghah disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah menceritakan benda yang sama tetapi tujuan yang berbeza. Dia cerita orang kafir beragenda, berkonspirasi. Allah juga beragenda dan Allah juga merancang. Tetapi bentuk dan tujuan perancangan sama atau berbeza, tuan-tuan? Berbeza. Sebab perancangan mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan. Tetapi perancangan Allah nak cover, nak defend Nabi dan agama. Sama-sama duk create, sama-sama duk rancang, sama-sama duk tulis. Tapi hak satu benda buruk, satu benda baik.